أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid, katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perempuan, yakni jangan kamu bersetubuh dengan isteri kamu ketika datang darah haid itu. Dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka suci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Surah Al-Baqarah juzuk kedua ayat 222. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustazah pada hari ini, ya, Ustazah Nurul Iman. Tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, berkenaan dengan kalendar yang mengelilingi ataupun yang menjadi persoalan kepada wanita. Sebelum tu, ya, saya nak war-warkan, ya, saya nak ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini, pada pagi ini, iaitu warga Puspanita, ya, Puspanita dan Perkim daripada Batu Gajah, Perak. Masya Allah, Tabarakallah. Manis-manis belaka muslimat yang ada di hadapan ini, Masya Allah, Tabarakallah. Sihat semua? Alhamdulillah. Tahu kan tajuk yang kita nak bincang hari ini berkenaan dengan kalendar wanita. Yang datang pada pagi ini ada yang muda, ada juga yang dah melepasi usia menopause. Ya, tapi ala kulli hal ianya sebagai ilmu, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Daripada ayat yang kita baca tadi, dapat kita faham beberapa sedikit daripada persoalan kenapa kita ni pada umumnya kita mesti begitu sinonim dengan kalendar. Ada kalendar, tahu kalendar nak kahwin anak, ya. Kalendar apa lagi? Birthday kita, birthday suami, birthday keluarga kita. Itu yang secara umum. Tetapi yang mesti ada dengan kita, yang mesti lekat dekat handbag kita. Tapi yang warga dah lanjut sikit ni, dah lanjut warga emas ni, kalender lain tu lebih sinonim daripada kalender haid sebab dah terbebas. Tetapi bagi kita yang masih dalam keadaan muda, ya, daripada usia 45 tahun ke bawah, mesti kena rapat dengan kalender. Namanya kalender berkenaan dengan haid dan darah selain daripada haid. Kita mesti tahu semua tu. Itu persoalan kita pada hari ini yang kita nak kupaskan. Okey, sedikit. Saya ambil sedikit mengenai tentang yang dikatakan darah-darah yang kita kena tik dalam kalender kita. Yang pertama disebut sebagai darah haid. Ya, apa yang kita tahu daripada darah haid? Ya. Maknanya di sini, kalau kita sebut sebagai haid di segi bahasanya sayalan ataupun benda yang mengalir. Bila benda yang mengalir, dalam kaedah Syafi'i mengatakan iaitu merupakan darah tabi'i ataupun darah semula jadi yang keluar daripada rahim wanita dalam keadaan sihat. So kalau keluar dalam keadaan sakit bagaimana? Kita kena tengok juga macam mana keluarnya. Adakah darah yang dikatakan darah yang keluar sebelum umur 9 tahun ataupun 8 tahun, 8 bulan, 21 hari dalam kalender
apa tu? Dalam kalender Masihi, adakah dikira sebagai haid dan sebagainya, kita akan kupaskan sebentar tadi. Tapi yang kita tahu secara kesimpulannya, ulama bersepakat darah haid adalah darah yang keluar daripada rahim wanita, yang mana rahim tersebut terletak di bawah saluran kencing. Darah yang keluar daripada saluran kencing tak dinamakan darah haid ya, tetapi darah yang keluar daripada bawah saluran kencing dinamakan darah haid. Dan saluran itu tempat keluarnya anak, ya, tempat keluarnya mani dan beberapa lagi darah yang keluar. Maka darah yang datang pada kebiasaan wanita yang sihat ini namanya darah haid. Dan kemudian ada lagi darah wiladah, ada lagi darah nifas, ada lagi darah istihadah. Ya, darah istihadah kita maklum ya, darah yang keluar selepas berlaku tempoh haid yang begitu panjang, yakni dinamakan sebagai sebanyak-banyak haid. Okey. Bagi siapa ataupun para muslimah yang ada soalan, boleh kita ajukan sekarang dan kita akan cuba kupaskan insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Aisyah binti Usman daripada Cawangan Perkim Batu Gajah ingin menanyakan satu soalan kepada Ustazah yang berbunyi, saya ada seorang anak perempuan berumur 15 tahun dan telah mengalami kedatangan haid selama 3 minggu. 3 minggu itu adakah dikira darah penyakit ataupun adakah ia diperlukan menjalankan kewajipan ibadat yang lain? Ingin penjelasan daripada Ustazah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana sudi bertanya ya. Tak apa, kakak jangan gementar. Biasa saja, ini tempat kita kuliah ya. Kita sedang menuntut ilmu. InsyaAllah relax akan minda kita supaya ilmu tu masuk mencurah-curah insyaAllah. Okey. Tentang persoalan pertama yang mengenai anak-anak remaja kita ya, ataupun anak-anak dara kita di luar sana, bukan kepada kakak tadi saja, boleh jadi kepada anak-anak kita juga. Ya, kadang-kadang usianya 15 tahun ya, baru tempoh dalam kedatangan haid pun baru saja berlaku. Tetapi masalahnya kadang-kadang melangkaui sampai 3 minggu. Bila sampai 3 minggu tu bagaimana cara dia ya nak menghandle ataupun nak dalam apatah lagi dalam persoalan ibadah ni. Jadi kita kena tengok ya. Yang pertama, kita kena tahu dasar ataupun kita kena tahu kaedah yang dinamakan kaedah orang yang mengalami tempoh haid pada kadarnya dan juga pada sifat warnanya. Yang pertama kita tengok pada kadar tempoh. Dalam kajian para ulama fiqh ya, mengatakan tempoh paling sedikit haid ialah 24 jam sehari semalam. Bermakna kalau itu yang paling sedikit, 24 jam sehari semalam. Bagaimana pula kalau tempoh haid itu berlaku dalam masa seminggu? Itu kebiasaannya. Tetapi darahnya keluar bukan 24 jam sehari semalam, tetapi keluar hari ini 2 jam. Hari pertama 2 jam. Hari kedua 3 jam. Hari ketiga 4 jam. Hari kelima 10 jam. Ya, hari keenam 15 jam. Kita gabung-gabung cukup 24 jam. Maka itu dinamakan sebagai aqallul haid ma'a ghairihi. Ya, paling sedikit haid digabung dengan hari-hari yang lain. Ini kebiasaan yang berlaku kepada anak-anak remaja kita. Tetapi kalau dah settle 24 jam sehari semalam, kemudian besok tu ada lagi, lusa ada lagi, jelas. Kita bukan lagi dalam tempoh sedikit haid, tetapi dalam tempoh boleh jadi kebiasaan haid, boleh jadi tempoh sebanyak-banyak haid. InsyaAllah faham ya? Ataupun saya cepat sikit? Okey, kalau nak lagi kita bincang kat luar nanti. Okey. Kemudian itu tempoh paling sedikit haid. Tapi ada lagi satu tempoh, iaitu kebiasaan haid ataupun dinamakan sebagai ghalibul haid. Kebiasaan haid, ulama
mengatakan mengikut uruf dan adat, yakni 7 hari ataupun 8 hari. 7 hari ataupun 8 hari termasuk dalam kebiasaan haid. Adapun sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari, 15 malam. Jelas. Andai kata anak-anak kita atau remaja kita hari ini haid melewati 3 minggu, bermakna di sana 21 hari. Bila berlaku sedemikian, melihat kepada kebiasaannya, melihat kepada sedikit-sedikitnya, melihat kepada sebanyak-banyaknya kedatangan haid. Bila dia kedatangan haid 15 hari, 15 malam, biasanya begitu. Kemudian tiba-tiba pada bulan berikutnya 15 hari tak berhenti lagi, sambung 16, 17, 18, maka itu dikira sebagai istihadah. Bagaimana persoalan ibadahnya pula? Maka kita kena tengok di sana. Persoalan ibadahnya dia mesti bagaimana? Mandi daripada suci daripada haid cukup 15 hari 15 malam apabila di sana berlaku tempoh haid sebanyak-banyaknya 15 hari. Ya, kemudian bila selesai mandi maka dia menjalani yang namanya satu lagi darah istihadah. Ya, darah istihadah sebelum nak melakukan solat, berwuduknya mesti wuduk ketika masuk waktu. InsyaAllah. Jadi untuk yang sedemikian itu kita akan kupas sedikit lagi, kita akan dapatkan jawapan sedikit lagi insya-Allah selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk mengupas pada persoalan yang pertama tadi ya. Kita masih lagi tergantung ni pada persoalan yang pertama. Insya-Allah bagi wanita yang beristihadah, makanya di sana bila dia nak melakukan solat, berwuduknya mesti kena tengok. Yang pertama dia tengok masuk waktu. Dia tak boleh lagi berwuduk seperti mana orang biasa. Bila masuk waktu, sebelum masuk waktu berwuduk siap-siap untuk nak pergi ke surau dan sebagainya, tak boleh. Dia mesti tunggu masuk waktu baru dia selesai berwuduk. Bagaimana kaedah berwuduknya? Yakni sebelum untuk berwuduk, apabila ada darah istihadah di sana, maka mesti memasukkan kapas ke dalam farash. Kalau wanita, ini pesanan kepada wanita-wanita yang dah berkahwin. Ya, kalau yang belum berkahwin, cukuplah sekadar tampal di luarnya sahaja. Ya. Jadi, bila dah selesai membersihkan saki-baki darah yang masih ada, kemudian selesai berwuduk, maka bolehlah dia menunaikan solat wajib, solat fardu hanya 1 kali saja. Adapun solat sunat yang lain, solat nazar lah, apa lagi solat qada, tak mengapa. Persoalan solat fardu hanya laku ya, ataupun hanya sah laku wuduknya pada apa? Pada sekali sahaja ya. Okey, kemudian kita lihat lagi, seandainya kedatangan haid tadi seperti mana yang dikatakan tadi ni berlaku dalam tempoh yang lama tetapi keluarnya sedikit-sedikit sangat. Ini yang saya masukkan tadi ni ke dalam tempoh yang tak sampai. Kalau kita tengok gabung dengan hari-hari yang lain pun tak sampai 24 jam. Maka dikira juga itu sebagai darah fasad. Ini yang berlaku sebelum kanak-kanak yang berumur 9 tahun. Faham insya-Allah? Okey, kita kembali kepada persoalan yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Saya Azhar binti Mama Yusof. Soalan saya, kedatangan darah haid memang sukar untuk dibendung. Boleh tak Ustazah terangkan, adakah kaedah lain yang boleh kita beribadah tanpa was-was? Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih atas persoalan. Walaupun agak gementar, ya, perlahan suaranya. Alhamdulillah, kulli hal saya dengar insya-Allah. Okey. Persoalan tentang haid yang tidak teratur, ini yang masalah bagi kita.
kejap datang, 3 tahun sekali datang, 2 tahun sekali datang. Tapi itu perkara yang cukup normal. Ya. Kedatangan haid yang normal. Masalahnya yang sekejap datang 5 hari, kemudian selepas 7 hari suci datang lagi, itu yang tidak normal. Itu kita kena pergi kepada siapa? Kepada bahagian kesihatan, yakni doktor yang pakar tentang sakit puan, berubat untuk dapatkan kitaran haid yang normal. Tetapi kalau setahun sekali, seronoklah. Kalau setahun sekali bukan senang. Ya, biasanya ya yang berlaku kepada Sayyidatina Fatimah, ya, tidak pernah mengalami keadaan waktu haid, suci sepanjang masa, on time, katanya begitulah. Jadi ala kulli hal, yang kita risaukan hari ini apabila aturan haid kita tu tidak menentu. Bila tidak menentu, kita kembali pada kaedah tadi yang saya kata. Kalau dia bukan daripada sebanyak-banyak haid, ataupun sedikit-dikit haid, ataupun disebut sebagai ghalibul haid, kebiasaan haid, maka kaedah yang sama juga kita guna pakai begitu. Okey, kemudian yang keduanya di samping tu, contoh kita ni nak sentiasa bulan kita tu nak kalender dia cantik. Kalau tahun nak kalender kita jatuh birthday kita pun cantik. Begitu juga nak kedatangan haid kita pada setiap bulan tu cantik. Sebab apa? Ada orang bila dah terlewat dia dah terfikir, mengandung ke? Sebab dia dalam rancangan. Dalam rancangan tak nak lagi lah tahun ni sebab anak dah macam tangga ni. Ada pula yang rancang yang dah pra-menopause. Dia risau-risau takut teraksiden pula. So yang ni yang mendebarkan perasaan dia ni bila haid tidak teratur ni. So apa yang dia nak kena buat? Yang pertama, solusi dia, dia boleh saja nak ambil ubat untuk melancarkan kedatangan darah haid. Tapi mesti ada beberapa syarat di sana, ya. Nak dapatkan tu. Mesti ada syarat yang mana bila dia buat tu sesuai dengan syarat. Yang pertama, sebelum dia makan ubat untuk melancarkan kedatangan darah haid, dia mesti pastikan dengan namakan sebagai pregnant test. Tengok dulu dah ada baby ke tak ada baby. Dalam pregnant test tu kan ada tanda 1 negatif, kalau 2 positif. Yang tertunggu-tunggu tu yahulah. Yang tak nak dah tu, Allahu Akbar, rezeki ala kulli hal, ya. Masya-Allah tabarakallah. Itu yang pertama. Dia kena pastikan dia bukan dalam keadaan yang mengandung kalau sebelum dia mengambil ubat. Yang kedua, sebab apa kalau kita tengok orang yang mengambil ubat ni makan sama ada pil, injection atau memasukkan seperti mana IUD, hukumnya harus. Ya. Ingatlah, perlu saya ingatkan. Menghadkan anak dengan merancang anak. Haram menghadkan anak. Contohlah tak naklah anak banyak-banyak, nak 2 saja. Sebab apa? Tak lambat lagi bulan 4 ni dia JST. So nak kenalah. Nak kena hadkan anak. Itu berarti kita menolak rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi merancang anak harus. Sebab apa? Kita nak buat satu persediaan, sama ada fizikal kita, mental kita, ya, kita punya masa kita nak mendidik anak-anak yang dah sedia ada. Kalau anak yang dah macam tangga-tangga tu, kemudian 10 orang anak pula, ramai-ramai macam tu, rumah dah macam tongkang pecah dah, ya. Mak hala ke mana, bapa pula hala ke mana, ala kulli hal. Merancang itu lebih baik. Tak ada masalah. Okey, yang pertama. Yang keduanya, apabila didapati bila dia makan, bila dia injection ataupun dia memasukkannya dalam rahim, perancang untuk melancarkan kedatangan darah, maka di sana dia kena tengok kalaulah kondisi tubuh badan dia tak dapat nak terima. Bila dia buat saja perkara tu akan efek kepada sistem tubuh badan dia.
maka makan, injection, memasukkan sebarang benda tidak digalakkan. Malah haram sebab menyebabkan kemudaratan kepada tubuh badan dia sendiri. Dan yang ketiganya, dengan izin suami. Suami tak izin, tak boleh duk buat diam-diam seorang-seorang je. Tak boleh. Mesti tanya. Sebab apa? Ada 3 sebab di sana. Pertama, boleh jadi waktu kita on time tu, suami nak berkehendak. Betul kau Ustazah, makcik ni dah tua-tua dah ni, tak teringin dah. Pak Haji tu asyik ingat surau saja. Betul ke? Saya teringat. Bapa saya kata, kita, masa tu belajar hukum fiqah dengan dia. Kita kalau kita dapati seorang tua yang masih mampu untuk mengangkat, seorang tua lelaki ni, yang masih mampu mengangkat walaupun 1 kilo. Jangan dekati dia. 1 kilo, gula 1 kilo tak? 1 kilo. Jangan percaya. Abang-abang haji kita kat rumah kan. Kalau dia tahu, dah tak mampu dah. Dah habis dah. Dia orang pun ada juga nama dia andropos. Yeah. Jangan percaya. So, kena minta izin suami. Boleh jadi dia berkehendak. Sebab apa? Bila isterinya dah tak datang haid lama mana, dia happy saja. Tiba-tiba pergi makan ubat untuk lancarkan darah haid. Okey, yang kedua, sebab niat kita menyekat kedatangan anak tanpa sebab. Macam saya kata tadi, menghadkan. Anak dah tak naklah anak. Sebab apa? Bila lagi anak ramai, lagi bumper makin besar. Kita punya saham makin turun. Sebab anak ramai. So, ini yang diharamkan. Okey. Yang ketiganya, ini kena minta juga izin suami. Kalau suami kata, okeylah kita nak rancang anak untuk nak datangkan haid, nanti anak besar nanti, anak dah darjah 6, baru kita buat produk baru pula. Silakan. Kalau suami benarkan. Tapi yang ketiga ni, nak mempercepatkan tempoh iddah bagi orang yang cerai rujuk. Talak rajai. Sebab tanpa pengetahuan, dia kena minta izin suami juga. Walaupun dia dah diceraikan, dia berada dalam tempoh iddah, tetap dia kena minta izin. Kalau suami kata, oh okeylah kalau nak bagi habis iddah cepat-cepat, maklumlah nak kahwin lagi satu cepat juga. So, bekas suami tu izinkan, maka boleh. Kalau dia berniat untuk nak kembali, maknanya atas izin lah. Okey. Persoalan ini bermakna tempoh haid kita yang kita katakan sebagai tempoh yang amat memenatkan apabila berlaku dalam tempoh yang tidak normal seperti mana yang biasa terjadi. Maka perkara-perkara di atas tadi kita boleh lakukan. Okey. Kembali pada persoalan daripada Muslimah. Siapa lagi yang nak bertanya, silakan. InsyaAllah kita akan cuba share. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan sikit suara. Saya Zatia binti Yok Syaharudin dari Puspanita Daerah Kinta, Batu Gajah. Ahlan wa sahlan. Saya ingin bertanya soalan. Bagi wanita yang telah menopause, adakah kitaran haidnya juga terhenti? Ya. Itu saja. Okey. Macam tak ada titik noktah tu. Saya pun tunggu-tunggu lagi ada ke soalan lepas ni. Okey. Ala kulli hal, persoalan bagi wanita yang menopause. Bila dengar bab menopause kecut semua muka masing-masing. Tak ada halnya. Malah kan kita rasa begitu teruja nak tunggu waktu menopause tu. Sebab waktu itulah on time. Waktu itulah saya berani jamin Abang Haji dekat luar tu senyum riang je. Sebab on time. Kan tak ada masalah. Ni dah bila nak bermesra-mesra tiba-tiba tengok Allah angkat pula bendera merah. Allah sedih Abang Haji kat luar sana. Jadi ala kulli hal, masya-Allah tabarakallah. Nak mengatakan adakah wanita yang menopause ni terhenti darah haidnya, kita akan tengok dulu pada segi perubatan dia, kita tengok bagaimana, ya. Yang pertamanya kita faham,
ovari wanita ni ya dibekalkan dengan sejumlah estrogen. Apa maksud estrogen tu Ustazah? Estrogen tu adalah hormon ya. Hormon untuk menghasilkan darah haid. Di situ kita dapati di situ bukan setakat kemampuan dia untuk menghasilkan darah haid semata-mata, tetapi untuk nak membetul ataupun nak menjaga sistem tubuh badan wanita tersebut, tulang kita, kulit kita dan juga item-item yang lain, perkakas-perkakasan yang lain yang ada dalam tubuh badan kita. Jadi ala kulli hal, rupa-rupanya bila kita mula lahir, kita dah dibekali dengan telur, benih telur. Orang perempuan pun ada telur ya. Maknanya dia duduk dalam tubuh badan yang nama dia ovum. Ya. Kemudian banyak benih tu dapat menghasilkan anak yang berlaku mengikut kitaran haid. Contoh kalau kita haid pertama, hari yang pertama sampai hari ke-7 haid kan. Masa tu kesuburan kita tidak ada. Kemudian hari ke-8 sampai hari ke-10 contohnya, ketika itulah persediaan ovari tadi, persediaan ovum tadi menerima, telur tadi menerima benih daripada sperma untuk menghasilkan anak dalam tempoh 10, 11, 12, 13 itu tempoh subur. Dia masa tu lapisan rahim dah tebal untuk nak bersedia, nak menerima kedatangan benih. Bila dalam tempoh subur tadi ni, tiba-tiba tak subur ataupun tak berlaku persenyawaan di sana, tiba-tiba Masya Allah Tabarakallah sampai ke tempoh yang sepatutnya, contoh 16, 17, 18, dekat dah kita nak mengalami haid semula, maka tiba-tiba tak berlaku di sana, maka ketika itulah uterus kita pun jatuh, maka berlakulah kitaran haid. Ya, jadi untuk persoalan yang keseterusnya, kita masih tak habis lagi ni, jangan risau. Ada lagi, kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, bersama lagi untuk kita kupaskan tentang masalah menopause. Alhamdulillah sesuai dengan kita kan, insya-Allah pada hari ini. Berkenaan dengan apa kita katakan tadi sebagai benih yang subur tadi. Selesai satu pusingan. Okey, bila kita tengok daripada segi perubatannya begitu ya. Bermakna kesuburan ini akan bersama-sama dengan kita apabila berlakunya haid. Tetapi apabila kesuburan itu makin kurang, masa melahirkan, masa kita dilahirkan, kita dibekal. Pada usia balik akan berkurangan sistem benih tadi. Kemudian pada usia 25 tahun akan berkurangan lagi sehingga lebih kurang 250,000 sahaja lagi tinggal ya benih kita. Kemudian sampai usia 30 tahun, akhirnya benih yang banyak tadi tinggal jadi 8,000 saja. Ini kajian daripada doktor perubatan. Akhirnya usia kita yang makin meningkat, kesuburan kita makin berkurangan. Yang mana kita faham pada urufnya, pada adatnya, menopause bagi wanita setempat di Malaysia 45 tahun sehingga 55 tahun. Ada tak yang sampai 70 tahun? Ada tak yang sampai 60 tahun? Itu kajian pada zaman Imam Asy-Syafi'i. Ya. Tapi ala kulli hal, mengikut ulama bersepakat, usia menopause mengikut uruf, mengikut adat. Itu yang pertama. Kemudian, adakah wanita tadi ni bila dia menopause saja, darah dia mengalir, darah dia berhenti daripada kitaran yang sedia berlaku pada setiap masa. Di sini kita dapat lihat. Nak tahu kita ni menopause ataupun tidak, yang pertama mesti buat pemeriksaan darah. Dapatkan nasihat doktor, cek. Biasanya dalam istilah perubatan, nak menentukan seseorang itu
sama ada dia telah menopause ataupun belum apabila didapati selepas 6 bulan berturut-turut dia tidak didatangi darah haid. Maknanya selepas 6 bulan berturut-turut kosong saja rahim dia daripada kitaran haid yang datang setiap bulan, maka sah dia adalah menopause. Okey, sebelum tu kita dapatkan pemanggil, dapatkan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, saya ada soalan. Silakan. Macam ni, contohnya kita tidur waktu malam, lepas tu kita tak sedar haid kita tu pukul berapa, dan kita bangun dalam jam pukul 6, subuh dah masuk waktu. Adakah kita macam sengaja berdosa tinggalkan sembahyang kita, solat kita? Ya. Yang lagi satu, macam mana kita nak kepastian masa tu lah. Adakah kita macam memang sengaja tinggal solat kita sebab kita bangkit pukul 6 tidur. Jadi kita tak tahu bila waktu dia datang tu, kita bangkit je dah ada. Tapi masa tu waktu subuh dah masuk. Oh, waktu subuh dah masuk. Okey, terima kasih. Soalan, soalan kedua. Ada lagi? Ada. Lagi satu, macam kita nak habis uzur, dah cukup macam selalu 3 hari penuh. Hari keempat kadang tak ada. Hari kelima ada balik. Hari keenam dan tak ada. Dan petang tu dah tak ada, kita mandilah. Hari keenam lah, belum cukup ke-7. Dan saya solat kan. Kalau macam misalkan saya hari ke-6 tu ada lagi. Tapi masa tu waktu Isyak. Lepas tu hari ke-6 tu ada lagi, saya tidur. Lepas tu saya bangun pada waktu dalam pukul 4 pagi. Saya tengok dah tak ada. Adakah saya kena tunaikan waktu Isyak tu sebelum masuk subuh? Okey, terima kasih atas soalan. Okay. Kita jawab dulu soalan daripada penonton di rumah, insya-Allah. Persoalan yang pertama tadi mengatakan apabila dia bangun pada waktu subuh, dia dah dapati sudah tidak ada darah, yang mana dia tak sedar. Kata berhenti haidnya pada waktu yang sedemikian waktu. Okey. Ala kulli hal, satu yang perlu saya share di sini, biasanya kalau kita haid pada waktu pagi, kita akan berakhir pun pada waktu pagi. Biasanya. Kalau kita haid kedatangan pada waktu petang, kita akan suci pun pada waktu petang. Kebiasaannya begitu. Begitu juga pada waktu malam. Persoalan yang berlaku sini, dia nak tanya bagaimana nak menunai, adakah solatnya Isya tu, adakah dia berdosa meninggalkan solat Isya sebab dia tak sedar kedatangan pada waktu keringnya darah pada waktu pagi. So bila dia bangun, sedar-sedar dah subuh. Malam dia belum lagi solat Isya, sedar-sedar dah subuh dan didapati kering dah darah haid dia. Maka di sana dia kena qada. Qada waktu Aisyah dan waktu Aisyah boleh dijamakkan dengan waktu apa? Maghrib. Kena buat dua-dua. Begitu juga pada persoalan yang kedua tadi, yang hampir serupa, cuma dia agak confused sedikit bagaimana dia nak menyelesaikannya. Kalaulah contoh, saya bagi satu contoh. Kita kering haid pada waktu Aisyah, 10 minit lagi nak masuk pada waktu subuh. Kemudian kita mandi, so ada lagi 5 minit untuk kita masuk pada waktu subuh. Kita angkat takbir Allahu Akbar sampai rakaat yang pertama selesai, tiba-tiba azan subuh. Bukan ajan, azan. Azan subuh. So kita dah settle pada waktu Isya kita. Sebab apa? Ulama mengatakan apabila selesai satu rakaat maka kita sudah mendapat sepenuh pada waktu yang kita tunaikan. Tetapi pada waktu maghrib kena qada. Kena ambil juga. Kemudian persoalan yang kedua tadi. Dia kata sedar pada waktu tengah malam jam 4 pagi contoh. Kemudian suci ketika tu, adakah dia kena solat pada waktu Isya? Ya. Dia waktu Isya tunai. Sebab apa? Waktu Isya tu panjang. Maka solat itu tunai. Tetapi pada waktu maghrib kena dibawa untuk qada. Kenapa kena buat dua-dua ni?
Kenapa tak buat satu-satu je? Sebab ada di sana nisbah boleh dijamakkan waktu-waktu solat. Seandainya, contohlah pada waktu subuh, 2 rakaat. Boleh tak subuh tu dijamakkan dengan waktu yang lain? Tak ada. Maka subuh sajalah. Tapi kalau maghrib, kena jamak dengan Aisyah. Kalau zuhur, kena jamak dengan asar. Ini yang kita kena perhatikan. Tapi seandainya, saya nak terangkan sedikit lagi ya. Seandainya, bila masuk waktu zuhur misalnya, kita kebiasaannya orang yang rajin solat awal waktu ni. Orang azan saja terus ambil wuduk, pergi solat. Maka masa berapa minit tu agak-agak? 5 minit kan? So 5 minit bila dia bangun untuk pergi solat, angkat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba datang tetamu yang tak diundang tu. Nama dia haid. Maka tak perlu dia qada pada waktu tersebut. Kerana apa? Dia sudah buat ikut aturan sebetul-betulnya. Tetapi kalau dah masuk waktu, dia ada masa untuk dia berwuduk dan mengangkat takbir. Tiba-tiba dia masih lagi dengan sinetron, masih lagi dengan Bollywood. Sebab apa? Tak nak nanti ending dia nanti terbayang-bayang kat dalam solat. So kita tengok je lah ending sampai habis. Nanti dia buat ending sendiri kat dalam solat kan. So tengok. Tiba-tiba tengok-tengok dah habis cerita tu dekat setengah jam. Ambil air semayang. Gaya nak solat. Angkat takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba kedatangan haid. Maka apa? Maka dia tetap kena qada waktu tersebut sebab dia tinggal dalam kadar masa yang panjang. Ya. Tetapi bila dia dapati waktu haid dia dengan sekadar segera dia menunaikan solat, dia dapati ketika mana selesai 1 rakaat, maka dia tidak perlu lagi qada. Sebab apa? Sebab dia dapat nisbah pada 1 rakaat tersebut. Ya. Alhamdulillah. Ala kulli hal, kita tengok daripada soalan daripada muslimat, silakan. Oh, yang bertanya kebanyakan semua sebelah sini. Oh, masya-Allah, tabarakallah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hajah Hafsah binti Khalid ingin bertanya satu soalan kepada ustazah. Silakan. Jika dah pasti keteraan haid berhenti pada hari tertentu, seseorang itu akan bersolat dan melakukan ibadatnya, tiba-tiba melihat masih ada lagi. Bagaimana ibadat yang dilakukan sebelumnya? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada muslimah yang bertanya. Nampak gaya macam sebelah sini je banyak masalah, sebelah sini chill, relax saja ya. Sebenarnya sama juga masalah kan, cuma kita suruh yang kat sebelah tepi saja yang handle Okay, insya-Allah. Okey, soalan kita ni dah suci konon-kononnya kan. 7 hari, 8 hari dah suci, kemudian solat ya. Sebab rindu sangat lama tak duduk atas sejadah lama tak beradab, tak menghadap Allah, tak mengadu hal, lama tak baca Quran. So bila berasa dah suci tu, kita pun solat. Mandi dan solat. Pertama kita kena perhatikan ya. Dalam kaedah istiqra' ataupun kajian Imam Syafi'i, ada yang namanya fatrah dan naqa. Yakni yang suci di antara 2 haid. Ya, yakni naqa dia suci. Masukkan kapas pun tak ada, tapi dia duduk di antara 2 haid. Hari ini dia tak ada apa-apa, besok tengok ada balik. Itu. Nama dia naqa. Adapun fatrah ada, tapi tak ada. Macam mana tu? Dia ada tapi dekat dalam. Bila masukkan kapas, ya dia ada, tapi dia tidak mengalir. Ini nama dia suci di antara 2 haid. Bagi kita ni yang tergesa-gesa ni, nak mandi dan sebagainya, saya ingatkan ada satu hadis
daripada Aisyah mengatakan sekumpulan wanita yang datang kepada beliau minta pencerahan, bawa kapas pula kat dalam tu, tunjuk pula semata-mata nak dapatkan maklumat yang tepat, nak dapatkan ilmu yang tepat. Ya, jadi sebelum apa kesudahan cerita daripada hadis ni, insya-Allah kita akan jumpa selepas ni. Jangan ke mana-mana. Bagi penonton di luar sana, jangan lupa bersama lagi selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersama lagi dalam bicara tanyalah Ustazah dalam tajuk kalendar wanita, insya-Allah. Okey, persoalan tadi belum selesai lagi, iaitu bagaimana kita katakan ibadah orang yang dia melakukan ibadah tiba-tiba keluar lagi, ya. Saya ada cerita tadi daripada hadis tadi. Bila datang ke sekumpulan wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah menanyakan tentang masalah tersebut, maka jawab Sayyidatina Aisyah, janganlah kamu tergesa-gesa, ya. Pastikan dulu, ya. Pastikan dulu sehingga kapas yang kamu masukkan itu berwarna putih kapur. Bukan berwarna kuning, bukan berwarna hijau, bukan berwarna keruh, ya. Jadi pastikan dulu semua tu. Jika dia berwarna putih kapur, maka selesaikan. Tapi permasalahan kita kadang-kadang macam putih kapur, tapi dia berlaku di antara dua haid. Kita kena tunggu, jangan tergesa-gesa. Seandainya berlaku, ya, kita melakukan solat, kita dah pun berpuasa, dah baca Quran, dah habis 3 juzuk dah. Tiba-tiba keluar balik. Ya. Malam tu pun dah bagi lampu hijau dah dekat Cik Abang. Tiba-tiba Masya Allah ala kulli hal dia keluar balik. Adakah ibadat kita tu? Bagaimana status ibadat kita yang sebelum tu? Okey, kita tengok. Yang pertama, ibadah yang dilakukan sebelum tu tak sah. Tak sah, namun tak berdosa. Sebab kita tak tahu, kan? Bukan sengaja. Ya, ada juga orang yang haid tak nak haid lah, tak best lah haid, nak baca jugalah bahasa jauh dengan Allah, nak dekat jugalah dengan Allah, baca juga. Bahkan mengundang dosa. Cuma status dia tidak sah. Tetapi tidak berdosa kerana kita tidak sengaja. Tapi ala kulli hal, selepas ni tolong perhatikan baik-baik kalendar kita, insya-Allah. Kemudian, apa yang kita tahu daripada hadis tersebut merupakan satu signal lah kepada kita, kita perlu kepada mesti berhati-hati dalam masalah persoalan kalendar kita supaya ibadah kita jadi teratur. Cuma saya nak pastikan, ya, ada satu pesanan ataupun yang boleh kita share kat dalam ni, bagaimana wanita yang haid, yang biasa terjadi dengan kita lah, kita ingatkan dah suci, solat, sembahyang dan sebagainya, kita dah baca Quran, kemudian bersama pula, Masya Allah, tabarakallah, tiba-tiba keluar pula, kan? Macam mana ibadah tadi tu sah kata, bersama tu nama dia ibadah tak? Ya, nama ibadah masih lagi dalam persoalan tadi, ya, tak sah tapi tidak berdosa kalau kita tak tahu. Tapi ada di sana satu hukum, ya, yang dinamakan, kita katakan mendekati wanita yang haid dalam ayat yang pertama tadi tu. Qul huwa adza fa'tazilun nisa. Ya, katakanlah haid itu adalah kotoran yang menjijikkan, maka jauhlah kamu daripada mereka. Bukan jauh seperti mana orang Yahudi jauh daripada isteri. Bila isteri dalam keadaan haid, apa mereka buat? Mereka jauhkan makan minum, tempat tinggal, gurau senda. Maknanya isteri itu kena duduk dalam satu tempat. Orang Nasrani pula buat bagaimana? Kamu haid ke, kamu tak haid ke, sama saja aku lakukan kepada kamu dalam di segi hubungan badan, ya. Tetapi Islam tidak. Islam datang dengan sungguh murni. Ya, sebab apa? Haid ni merupakan satu kotoran, Masya Allah, tabarakallah, yang mana bila dia keluar, sistem faraj kita ni, wanita ni, mengalami, kita katakan, luka. Sebelumnya, sebelum kedatangan haid, sistem faraj itu dilindungi oleh
antibodi yang mana apabila berlaku kemasukan zakar, dia dapat melindungi sistem faras tadi, menyebabkan terhindar daripada kuman ataupun bakteria yang dimasukkan oleh zakar tadi. Tapi apabila berlakunya haid, sistem dinding faras itu mengalami luka. Di celah-celah dinding itu keluarnya darah haid. Maka apabila berlaku juga persetubuhan di sana, orang yang mengalaminya, kalau itu sentiasa diamalkan, boleh jadi di sana akan timbul penyakit-penyakit kelamin, sama ada kepada isteri ataupun kepada suami. Hukum mengatakan haram mendekati wanita yang sedang dalam keadaan haid dalam maksud jima'. Tetapi dalam urusan bergurau senda, beristimtak dalam bahasa Arabnya, dibolehkan. Dibolehkan pun bersyarat. Sebab apa? Bukan pakai langgar begitu je. Kita ni bukan warak sangat ni. Maknanya mesti ada sistemnya. Yang pertama, bergurau senda dan bercumbu dengan isteri adalah dalam keadaan haid pada anggota daripada pusat hingga ke atas. Pusat ke atas, insya-Allah boleh kalau isteri dalam keadaan haid. Ataupun lutut ke bawah. Di antara tengah-tengah tu, tidak boleh. Ihtiyat nama dia, berhati-hati. Bukan senang manusia ni, wanita ni bila dia dalam keadaan haid, suami pun macam tu, bila isteri dalam keadaan haid, dia sentuh sikit dia berkaran. Masa isteri dia suci tak ada karannya. Bila haid ni karan dia lebih. Jadi hati-hati. Yang kedua, bergurau senda bercumbu dengan isteri semasa haid pada anggota dari pusat ke anggota lutut dengan tidak menggunakan farash ataupun dubur. Boleh kata yang kedua, illan nikah. Kecuali nikah. Maksud nikah iaitu kecuali dalam jima' yang sebenar. Ni kalau yang siapa tak warak, jangan langkau begini. Ambil yang lebih kepada berhati-hati tadi, insya-Allah. Okey. Saya nak tengok pada soalan daripada yang bertulis. Dia tanya begini. Ustazah, bagaimana cara dan kaedah pembersihan diri yang disarankan Islam selepas haid dan nifas dan kehadiran darah-darah lainnya? Adakah caranya sama dengan mandi wajib? Okey, kita tengok. Caranya sebenarnya tak jauh berbeza. Bila sebut mandi wajib ni, termasuk di sana orang yang keluar air mani. Termasuk di sana bertemu dua khitan. Termasuk di sana orang yang dalam keadaan yang selesai daripada haidnya. Yang selesai daripada nifasnya. Yang selesai daripada wiladahnya. Jadi 5 keadaan ni menyebabkan mandi wajib. Jadi kaedah mandi wajib sama je. Tak ada bezanya. Cuma yang 3 tu, yang 4 berlaku pada perempuan, yang 2 berlaku pada lelaki. Perempuan, lelaki dan perempuan. Maknanya di sana tidak ada perbezaan dalam bab-bab mandi. Cumanya kita kena faham, mandi wajib ni, dia ada 2 rukun. Yang pertama niat. Niat tu ketika mana? Kalau kita wuduk, niat ketika mana? Air sampai di muka. Kalau mandi, air sampai di antara mana-mana anggota tubuh badan kita. So, kita dah mandi, dah sekerat badan. Tiba-tiba baru teringat nak niat. Ida terlupa. Kena ulang tak? Kena ulang. Kena ingat. Kena ulang. Jadi, itu yang pertama rukunnya. Yang kedua, menyampaikan air ke seluruh anggota badan. Jangan lupa cuci dulu najis yang ada. Bila seluruh anggota badan termasuk kulit, termasuk bulu-bulu yang ada di sekitar anggota badan, termasuk rambut, walaupun tebal, selat-selatkan dia. Pastikan najis tidak ada di antaranya. Tetapi kalau bulu itu ada tumbuh dalam mata contohnya, kena tak? Tak perlu. Tapi kalau ada najis dalam mata tu, kena keluar
kena keluarkan. Ala kulli hal, persoalan begini kita tidak menjadi masalah dalam bab untuk kita mandi selepas mana berlaku haid, nifas, istihadah dan wiladah. InsyaAllah. Okey. Sekian. Jadi untuk minggu yang akan datang, kita akan bersama-sama lagi dengan Ustazah Nur Hafizah Musa. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How great the wonder of the heavens and the timeless beauty of the night. How great, then how great the Creator. And its stars like priceless jewels, far beyond the reach of kings.